Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so untuk PDPR hari ini kita akan masuk subtopik baru iaitu subtopik 4.3 haba pendam tentu. Okey. So untuk soalan hari ini, okey. Dua soalan ya. Yang pertama adalah berikan definisi momentum. Okey, so kamu tulislah. Momentum ialah apa-apa-apa. Okey. Dan yang kedua adalah berikan definisi hukum Newton kedua. So kamu tulislah hukum Newton kedua ialah apa-apa-apa. Okey, so kita masuk subtopik 4.3. Okey, seperti biasa sebelum kita masuk subtopik 4.3, kita akan tengok dia punya standard pembelajaran lah. So standard pembelajaran untuk subtopik ini ada 5. Yang pertama adalah menerangkan haba pendam. Okey, so haba pendam. Okey. Kamu boleh nampak kat sini haba pendam. Okey, tak ada perkataan tentu. So maksudnya ini lebih kurang sama saja macam yang kamu belajar muatan haba dengan muatan haba tentu. Okey. Nombor 2, mendefinisikan haba pendam tentu. Okey, L sama dengan Q per M. Okey. Bagi yang pertama adalah haba pendam tentu pelakuran dan nombor 2 adalah haba pendam tentu pengewapan. Okey. Kedua-dua ini menggunakan rumus yang sama lah, iaitu L sama dengan Q per M. Okay, yang ketiga, mengeksperimen untuk menentukan haba pendam tentu pelakuran ais dan haba pendam tentu penguapan air. Okay, macam biasalah, disebabkan kita tak ada buat eksperimen, so saya akan explain sajalah. Okay, yang keempat, berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan harian. So apa fungsi haba pendam tentu? Dan yang terakhir sekali adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan haba pendam. Okey, ilmu yang kamu perlu ada, ilmu sedia ada yang kamu perlu tahu sebelum kamu tengok bab 4.3 ini adalah muatan haba tentulah. C sama dengan Q per M beta. Okey, ini kita belajar dalam subtopik yang lepas iaitu subtopik 4.2. Okey, so kita tengok sekarang haba pendam tentu. Okey, so dia kat sini adalah haba pendam lah. Okey, jirim boleh wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, ini kamu belajar dalam kimia, ciri-ciri pepejal macam mana, ciri-ciri cecair macam mana dan gas tu macam mana. Okay, so tapi kita bukan nak belajar pasal benda tu, kita nak belajar pasal perubahan jirim dia lah. Perbezaan antara ketiga-tiga jirim ini dari segi susunan dan pergerakan molekul menunjukkan bahawa ikatan antara molekul pepejal adalah lebih kuat daripada ikatan antara molekul cair. Okay, ikatan pepejal lebih kuat sebab dia punya susunan adalah rapat. Okay, ini kamu belajar dalam kimia. Oleh sebab molekul gas bebas bergerak secara rawak, maka ikatan antara molekul gas adalah paling lemah. Okay, ini pun kamu belajar dalam kimia. Rajah 4.13 menunjukkan proses perubahan fasa jirim. Okey, semasa proses perubahan fasa jirim seperti peleburan dan pendirihan, suhu adalah tetap walaupun haba terus dibekalkan. Okey, dia kata kat sini semasa berlaku perubahan jirim, maksudnya macam perubahan jirim tu maksudnya macam cair kepada gas ke, gas kepada pepejal ke, itu maksudnya perubahan jirim. Okey. So, suhu akan kekal sama. Okey, tetapi pada masa yang sama haba masih lagi dibekalkan. Okey, nanti kita tengoklah kenapa suhu itu kekal sama. Haba yang diserap semasa peleburan dan pendirihan tanpa perubahan suhu dikenali sebagai haba pendam. Okey, so haba yang diserap semasa peleburan ataupun pendirihan tanpa perubahan suhu, okey, kita panggil sebagai haba pendam. Okey, semasa kondensasi dan pembekuan, haba pendam dibebaskan tanpa perubahan suhu. Jadi haba pendam dibebaskan tanpa perubahan suhu semasa kondensasi dan pembekuan. So kita boleh tengok kat sini, peleburan dan pendirihan ini melibatkan peningkatan suhu. So bila peningkatan suhu masuk kat sini, haba akan diserap. Okey, kita boleh nampak kat sini. Okey, diserap semasa peleburan dan pendirihan. So peleburan dan pendirihan melibatkan peningkatan haba. Peningkatan suhu. So kalau proses ini meningkatkan suhu, jadi kita akan kata haba akan diserap. Okey. Untuk kondensasi dan pembekuan ini apabila bila suhu menurun. So bila suhu menurun, kita kata haba dibebaskanlah. Okey, haba dibebaskan. Okay, suhu menaik, haba diserap. Suhu menurun, haba dibebaskan. Okey. So kita tengok dekat situ, okey, dia punya perubahan jirimnya, okey. Pepejal kepada cecair kita panggil peleburan. Okey, kat sini nampak ni haba pendam diserap sebab melibatkan peningkatan suhu. Kemudian cecair kepada gas, proses pendirihan. Okey, haba diserap jugalah sebab melibatkan pemanasan. Okey.
gas bertukar kepada cecair adalah kondensasi. So, haba pendam dibebaskan sebab kerana ianya melibatkan penyejukan. Okey. Manakala daripada cecair kepada pepejal, so ini pun sama, haba pendam dibebaskan kerana melibatkan penyejukan. Okey. So kita tengoklah apa itu haba pendam tentu. So definisi haba pendam tentu ni memang kamu kena hafal lah. Okey. Definisi haba pendam pun sama kamu kena hafal. So definisi haba pendam boleh ambil kat sini lah. Haba mungkin kamu cakap haba yang haba pendam. Haba pendam ialah haba yang diserap atau dibebaskan semasa berlaku perubahan jirim tanpa perubahan suhu. Okey, tanpa perubahan suhu. So haba pendam, saya ulang ya. Haba pendam ialah haba yang dibebaskan ataupun diserap semasa perubahan jirim, okey, tanpa perubahan suhu. Okey, tanpa perubahan suhu ni wajib tulislah. Okey, itu beza haba pendam tentu dengan muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu melibatkan peningkatan suhu, maksudnya suhu berubah. Haba pendam tentu suhu tidak berubah, itu beza dia lah. Okey, muatan haba tentu jirim tidak berubah, tapi haba pendam tentu jirim itu berubah. Okay, nanti kita tengoklah dalam dia punya graf. Kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah keadaan jirim suatu objek bergantung pada jisim objek itu dan jenis bahannya. Okay, so dia kata kat sini haba pendam tentu itu bergantung kepada jenis jisim objek dengan jenis objek itulah, bahan objek itu. Okay, haba pendam tentu L, okay, bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. So ini adalah definisi haba pendam tentu, kamu kena hafal. Okey, kalau kamu nak hafal haba pendam, okey, nak guna yang ni pun boleh. Okey, guna yang ayat ni pun boleh. Kamu boleh cakap haba pendam bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan suhu tanpa semasa perubahan fasa tanpa perubahan suhu. Saya ulang ya. Haba pendam bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa tanpa perubahan suhu. Buang 1 kg ini. Okay, jangan sebut pasal 1 kg. Okay, kalau sebut pasal 1 kg dia merujuk kepada haba pendam tentu. Okay, sama juga definisi muatan haba tentu itulah. Okay, kalau kamu ingat, muatan haba dan muatan haba tentu bezanya ada perkataan 1 kg itu. Okay, suatu objek berjisim M menyerap kuantiti haba. So, bila menyerap kuantiti haba, kita kata kat sini maksudnya proses pemanasan lah. Okay, maka haba pendam tentu bagi objek itu ialah S sama dengan Q per M. Okay, unit SI bagi haba pendam tentu ialah Joule per kilogram. Okay, Joule per kilogram ataupun J kg kuasa negatif 1. Itu unit SI dia ya. Okay, kita tengok kat sini ya. Okay, haba pendam tentu terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah haba pendam tentu pelaporan. Okay, make sure sebut betul ya, pelaporan. Okay, yang kedua adalah haba pendam tentu pengewapan. Okay, so kita tengoklah apa itu haba pendam tentu pelaporan dan apa itu haba pendam tentu pengewapan. Okay, untuk pelaporan, dia simbolkan sebagai LF. Nampaknya ada huruf L besar, lepas tu huruf F kecil tapi yang size-nya adalah kecil. Okay. Biasanya kita tulis macam inilah. Biasanya L tu kita akan tulis macam ini. Okay, macam simbol liter tu. Lepas tu kamu tulis F kat sini. So, ini merujuk kepada haba pendam tentu pelaporan. Okay. So, satu bahan ialah kuantiti haba yang diserap semasa peleburan ataupun kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan bagi 1 kg bahan itu tanpa perubahan suhu. Okey, itu adalah definisi haba pendam tentu pelaporan. Okey, haba yang diserap semasa pelaburan ataupun haba yang dibebaskan semasa pembekuan. Okey, bagi 1 kg bahan. So, kalau kamu tengok sini, peleburan, okey, dia melibatkan pepejal kepada cecair. Okey, manakala pembekuan cecair kepada pepejal. Jadi kat sini kita boleh kata pelaporan ini melibatkan proses cecair ke pepejal, okey, ataupun pepejal pergi ke cecair. Okey, patah baliklah. Okey, manakala haba pendam pengewapan, okey, lebih kurang sama. Okey, haba pendam pengewapan disimbolkan sebagai LV. Okey, LV kecil. Okey, F ini tadi pelaporan tadi daripada kat Inggeris dia fusion. So dia ambil F lah. V ni vaporization. So penguapan lah. Okay, bagi satu bahan ialah kuantiti haba yang diserap
okey, semasa pendidih ataupun kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi bagi 1 kilogram bahan. Okey, tanpa perubahan suhu. Okey, tanpa perubahan suhu tu wajib kamu tulislah. Okey, tak boleh tak tulis. So, kalau pengawapan, so seperti namanya wap, okey, wap dicakap pasal wap maksudnya gas lah kan. So, untuk pengawapan dia merujuk kepada gas ke pepejal gas kepada cecair ataupun cecair kepada gas. Okey, gas kepada cecair kondensasi, cecair kepada gas itu adalah pendidihan. Okey. So, kalau saya biasa suruh pelajar hafal yang haba pernah tentu pengawapan sahaja. Okey. Sebab apa? Sebab haba tentu pelakuran tu sebalik adalah macam terbalik daripada pengawapan. Okey. Kenapa saya suruh hafal pengawapan? Sebab senang. Wap maksudnya melibatkan gas. So, gas kepada cecair, cecair kepada gas. Okey. Kamu boleh buat kat sini kalau kamu nak memudahkan. Kalau kita ambil contoh haba tentu pengawapan, okay, kamu boleh tulis kuantiti haba yang diserap. Kuantiti haba yang diserap. Haba pada bentuk pengawapan adalah kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa proses perubahan jirim antara gas dan cecair bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Okey, itu kamu boleh juga pakailah. Okey. Haba penentu pengawapan. Saya ulang ya. Definisi lain yang kamu boleh pakai. Okey. Haba penentu pengawapan ialah kuantiti haba yang diserap ataupun dibebaskan semasa perubahan suhu cecair ke gas atau gas ke cecair atau sebaliknya. Okey. Bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Okey. So, itu definisi lain dia lah. Okey, so rajah 4.14 menunjukkan lengkung pemanasan bagi suatu objek. Apabila suatu objek berubah dari keadaan pepejal kepada gas. So, ini kita panggil sebagai lengkung pemanasan. Okey, kenapa kita panggil lengkung pemanasan? Kita boleh nampak kat sini. Okey, ini adalah graf suhu melawan dengan masa. Okey, suhu kat sini kita boleh nampak semakin lama semakin meningkat daripada pepejal bertukar kepada gas. Okey, so kita katakan ini adalah lengkung pemanasan lah. Okey, sebab suhu meningkat. So, bila kata pemanasan, okey, bila dicakap pemanasan, maksudnya ia merujuk pada haba yang diserap. So, kena hafal lah haba yang diserap. Okey, so kita tengok kat sini dulu. Okey, kamu kena tengok kat sini dia ada dua jenis kata pecahan tangga. Okey, dia ada yang landai. Okey, ada yang landai. Yang ada kecerunan. Lepas tu yang ada rata. Ni dia cerun, dia rata. Kemudian dia cerun balik. So, kamu boleh nampak kat sini. Yang cerun ini, okey. Yang cerun ni, PQ, RS, PU. Okey, yang cerun ini kamu boleh nampak. Bahan itu, okey, ataupun jasad itu hadir dalam satu bentuk jirim saja. Kalau kamu tengok, yang first ni pepejal. Okey, kemudian dia hadir yang RS ni hadir dalam cecair. Okey, gas TU ini hadir dalam bentuk gas. Okey. So, kita tengok apa benda semuanya ini. Okey. PQ. Okey, dikatakan sini semasa P dengan Q dalam keadaan pepejal, okey, semasa suhu haba dibekalkan. So, bila haba dibekalkan, suhu akan meningkatlah. Okey. So, pepejal dipanaskan sehingga takat lebur. Okey, haba akan diserap, suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. Okey. So, kamu nampak kat sini PQ. So, bila sampai ke Q, dia stop. Suhu tidak lagi meningkat. Okey, suhu tidak lagi meningkat. Okey. Tetapi kat sini kamu nampak Q dengan dekat Q dengan R ini, okey. Apa kita panggil jasad atau bahan itu berada dalam dua bentuk jirim, iaitu pepejal dan juga cecair. Okey. So, kat sini kita boleh kata okey, takat lebur QR ini adalah takat lebur. Kenapa? Sebab suhu tidak berubah. Okey, suhu tidak berubah. So, kalau kamu perhatikan, ini suhu tidak berubah. QR ini suhu tidak berubah. ST ini pun suhu tidak berubah. PQ ini suhu berubah. RS ni suhu berubah. TU ini suhu berubah. Jadi, sebenarnya, okey, sebenarnya apa yang kita tengok ini adalah proses di mana haba pendam dengan muatan haba pendam tentu dan muatan haba tentu berlaku secara bergilir. Okey, di PQ, okey, tiada perubahan jirim. Okey, tiada perubahan jirim kan dari pepejal. So, P ke Q ini melibatkan
muatan haba tentu C kecil. Sama juga dengan RS, ini adalah C kecil. Sama juga TU, C kecil. Okey, yang ada kecerunan ini melibatkan muatan haba tentu yang definisinya kuantiti haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Okey, manakala QR QR dengan ST ini disebabkan tiada perubahan suhu, jadi kita kata ini adalah L. Okey, haba pendam tentu. Ini adalah haba pendam tentu pelakuran, QR adalah haba pendam tentu pelakuran, ST adalah haba pendam tentu penguapan. Okey, so kita tengok balik, sambung balik. Saya ulang balik yang PQ tadi. Okey, semasa PQ, okey, pepejar dipanaskan sehingga takkan lebur. Okey, tiada perubahan dari segi jirim untuk pepejar. Okey, so di mana semasa PQ ini haba diserap, okey, suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. Okey, sampai ke titik Q, okey, kat sini haba pendam tentu pelakuran berlaku. Konsep haba pendam tentu pelakuran. Okey, so kita boleh kat sini suhu tidak berubah tapi jirimnya berubah sebab dalam QR ini ada pepejal dan cair. Maksudnya QR ini adalah proses di mana pepejal sedang bertukar kepada cair. Okey, so QR kat sini, okey, ialah proses peleburan. Okey, pepejal kepada cair. Q, pepejal mula melebur. Maksudnya dekat Q ini pepejal mula melebur. Okey, dekat QR ini daripada Q pergi ke R, okay, pepejal sedang melebur. Sampai dekat R ini, titik R ini, semua pepejal sudah melebur. Okey, haba pendam diserap untuk melemahkan ikatan antara molekul. Okey, so pepejal kita tahu ikatannya adalah kuat. So bila haba dibekalkan, okey, kenapa suhu tidak meningkat dekat sini? Sebab haba tadi telah digunakan untuk melemahkan ikatan antara molekul. Okey, sebab itulah pada QR ini suhu tidak meningkat. Okey, suhu meningkat kalau ada haba kan. Okey, walaupun haba dibekalkan pada Q ke R, okey, tetapi haba itu digunakan untuk melemahkan ikatan antara molekul. Kena ingat ikatan molekul pepejal lebih kuat berbanding ikatan molekul cair. Molekul dibebaskan daripada kedudukan tetap dan bergerak di antara satu sama lain. Okay, tenaga kinetik molekul tidak bertambah. Suhu adalah malar. Okay, suhu adalah malar. Okay, kemudian kita tengok R ke S. So, R ke S kita perhatikan cecair tidak berubah jirim. Okay, so cecair dipanaskan sehingga takat didih. Okay, haba diserap, suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. So, sama saja. PQ dengan RS sama sahaja. Okey, kita tengok ST. So ini adalah proses pendidihan, cecair bertukar kepada gas. So kita berdasarkan apa yang kita tengok dekat QR tadi, okey. So titik S ini, okey, cecair baru mula nak meruap. Okey, meruap atau mendidih lah. Okey, cecair baru mula nak meruap ataupun mendidih. Okey, daripada S ke T, okey, cecair telah meruaplah menjadi gas sampailah pada titik T. Okey, semua cecair sudah ditukarkan kepada gas. Okey, so kita tengok kat sini pendidihan, okey, cecair kepada gas. S, cecair mula mendidih. ST, cecair sedang mendidih. T, semua cecair sudah mendidih. Okey, seperti yang saya cakap tadi lah. Okey, haba pendam diserap untuk memutuskan ikatan antara molekul. So bezanya kat sini. Kalau dekat QR tadi dia melemahkan. Okey, dekat ST dia memutuskan. Okey, ikatan antara molekul. Tapi saya rasa kalau ST ni pun kamu kata melemahkan pun saya rasa boleh terima kot. Okey, tapi nak elakkan guna memutuskan lah. Okey, molekul dipisahkan jauh antara satu sama lain. Tenaga kinetik molekul tidak berubah. Okey, suhu adalah malar. Okey, so itu kamu kena tahulah. Tenaga dekat apa kita panggil ni, ini peleburan dengan pendidihan ni. Okay, peleburan dengan pendidihan yang bawah ini melibatkan muatan haba pendam tentu. Bawah ini haba pendam tentu. Bawah atas ini adalah muatan haba tentu. Okey, so muatan haba tentu ni sama saja. Yang gas pun sama, gas dipanaskan, haba diserap, suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. So sama saja untuk ketiga-tiga haba pendam tentu. Okey, untuk sama saja untuk haba ketiga-tiga haba pendam tentu. Okey,
Sorry lagi sekali. Untuk PQ, RS dengan TU, okay, ini adalah muatan haba tentu. Okay, saya pun confused dah. Okay, muatan haba tentu. Okay, sekarang kamu tengok penerangannya tetap sama. Okay, tidak berubah. Dari P ke Q, R ke S, P ke U. Okay, penerangannya semua sama. Haba diserap, suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. Okay, tetapi untuk peleburan dengan penedihan, haba pendam tentu. Okay, untuk dua bawah ini. Haba pendam tentu. Okay, so kamu kena tahulah pepecahan mencair, cecair mendidih. Okay, pepecahan semakin melebur, cecair semakin mendidih. Okay, kemudian kita boleh kata ini haba pendam diserap untuk pada QR, haba pendam diserap untuk melemahkan ikatan. Dekat ST ini, haba pendam diserap untuk memutuskan ikatan. Okey. Molekul dibebaskan, okey, semua tu tak ada masalah. Okey, tenaga kinetik molekul tidak bertambah. Tenaga kinetik untuk QR dengan ST ini tidak bertambah. Okey, kenapa tidak bertambah? Sebab suhu tidak berubah. Okey, bila suhu tidak berubah, jadi tenaga kinetiknya tidak berubah lah. Okey, kekal sama. Okey, so saya harap kamu boleh lah yang ni. Okey, so ini adalah lengkung pemanasan. Kita tengok pula lengkung penyejukan. Okey, lengkung penyejukan lebih kurang sama je sebenarnya. Okey, kalau kamu boleh lengkung pemanasan tadi, kamu boleh juga lengkung penyejukan lah. Okey, so kita tengok sini. Gas bertukar kepada pepejal. Okey, ini adalah graf macam turun tangga lah. Okey, PQ, okey, PQ, RS dengan TU ini semua adalah muatan haba tentu. PQ, RS, TU yang ada kecerunan ini semua adalah haba pendam tentu. Okey, seperti tadi sama juga. Okey, ketiga-tiga ni dia punya penerangan adalah sama. Okey, haba dibebaskan, suhu berkurang, tenaga kinetik molekul berkurang. Okey, sebab yang kata penyejukan, jadi haba dibebaskan lah. Okey, haba dibebaskan. Okey, bila penyejukan, haba dibebaskan. So, suhu berkurang, dengan tenaga kinetik molekul berkurang. So, sama saja. Untuk kondensasi dengan pembekuan, so kondensasi adalah gas kepada cecair. Okay, inilah QR. So, gas mula terkondensasi ke pada titik Q. Q ke R ni gas sedang terkondensasi dan R ini semua gas sudah terkondensasi. Maksudnya dekat titik R, semua gas tadi telah ditukar kepada cair. Okay. Haba pendam dibebaskan supaya molekul berbentuk semula ikatan. Okay, so kat sini haba pendam dibebaskan. Okay, di mana bila haba pendam dibebaskan, so dia akan membentuk semula ikatan. Okay, molekul bergerak di antara satu sama lain. Maksudnya molekul tu makin lama makin rapat lah. Okay, tenaga kinetik molekul tidak berkurang. Okay, kenapa tidak berkurang? Kerana suhu malar. Okay, untuk cecair kepada pepejal, so ini adalah pembekuan. Okay, so pembekuan adalah pada titik S. Okay, cecair mula membeku. Okey, S ke T, cecair sedang membeku. T, semua cecair sudah dibekukan. So, sama juga. Haba pendam dibebas supaya ikatan antara molekul dikuatkan. Okey, so bezanya kat sini tadi, QR tadi, ini ikatan dibentuk semula. Okey, dekat sini, ST ni, ikatan dikuatkan. Okey, molekul bergetar sekitar kedudukan tetap. Okey, tenaga kinetik molekul tidak berkurang. Okey, suhu adalah malar. Okey, ini tadi adalah untuk graf lengkung penyejukan. Okey, so dia pun lebih kurang sama sahaja macam pemanasan. Okey, cuma terbalik saja. Kalau pemanasan, okey, haba diserap. Kalau penyejukan, haba dibebas. Okey, so biasa kat sini soalan yang selalu tanya, dia akan tanya kenapa tiada perubahan suhu. Okey, kat sini kenapa tiada perubahan suhu, kenapa kat sini tiada perubahan suhu. Biasa itu soalan yang ditanyalah. Okey, so apa jawapan dia? Okey, jawapan dia yang inilah. Haba pendam dibebaskan supaya molekul membentuk semula ikatan. Untuk gas kepada cecair, untuk cecair kepada pepejal, haba pendam dibebaskan supaya ikatan antara molekul dikuatkan. Okey, itu adalah apa kata jawapan kalau soalan tanya kenapa tiada perubahan suhu. Okey, kerana haba diserap untuk membina ikatan ataupun membina ikatan ataupun menguatkan ikatan, ataupun haba diserap pula, haba dibebaskan untuk membentuk ikatan ataupun haba dibebaskan untuk menguatkan ikatan
Okey, ataupun haba diserap untuk melemahkan ikatan ataupun haba diserap untuk memutuskan ikatan. Itu untuk pemanasan lah. Yang diserap tadi untuk pemanasan. Okey, so ini tak ada apa-apa. Ini just saya rasa dia bagi tahu haba penentu pelakuran dekat penguapan. Okey, so kita next. Okey, ini adalah eksperimen untuk menentukan haba penentu pelakuran ais dan juga haba penentu penguapan air lah. Pelakuran LF dan juga LV. Okey, so ini adalah susunan radas dia lah. Okey, ini susunan radas dengan bahan. Ini adalah dia punya susunan radas. So, kita tengok apa prosedur dia. Okey, so ini adalah eksperimen untuk menentukan haba penentu pelakuran ais. Okey, so kita lihat kat sini. Letakkan bikar bagi satu set eksperimen dan set kawalan masing-masing di atas neraca elektronik. Okey. Set semula kedua neraca elektronik kepada bacaan sifar. Okey. So ni adalah satu ni kita sebagai set kawalan. Ini set kawalan. Ini adalah set eksperimen. Maksudnya set kawalan ni kamu tak buat apa-apa lah. Okay, kamu biarkan saja. Okey, kita letakkan bikar di atas neraca elektronik. So kita setkan dia kepada sifar lah. Okay, maksudnya dia akan ukur jisim air yang datang daripada ais yang hancur ni yang telah melebur menjadi air. So dia akan menitik masuk ke sini. So neraca elektronik ni akan timbang ais itu sajalah. Okay, dia tak timbang sekali dengan bikar tu. Okay, pada sediakan susunan radas. Okay, pada awalnya kedua bikar dan neraca elektronik tidak berada di bawah corong turas masing-masing. Bila kan, okay, maksudnya mula dua bikar dengan neraca elektronik tidak berada di bawah. Hidupkan pemanas rendah bagi set eksperimen saja. So untuk set eksperimen ni kamu mula hidupkan dulu pemanas rendah. Okay, apabila air telah menitik keluar daripada corong turas pada kadar yang tetap, letakkan bikar dan neraca elektronik masing-masing di bawah corong turas. Okay, mulakan jam randik. Okay, so maksudnya kita on ini dulu, lepas tu kita tengok. Okay, dia punya apa kita panggil lah, kadar air, titisan air tu. Okey, kalau dia dah menitik sama, hampir sama, sebab kamu letak bikar dengan neraca elektronik ni lah. Okey. Kemudian selepas T sama dengan 10 minit, rekodkan bacaan jisim air yang dikumpul dalam bikar set eksperimen M1 dan set kawalan M2. Okey, matikan pemanas rendah dan rekodkan kuasa pemanas. Okey, kuasa pemanas ini biasanya memang tertulislah pada pemanas rendam tu. Okey, kat sini kita tengok jisim air dikumpulkan untuk set eksperimen M1. Okey, ini pun M2. Okey, kuasa biasanya adalah dimalapkanlah sama. Masa pemanasan adalah 10 minit. So, tukar kekuasaan lah. Okey, 10 darab 60. Analisis. So, hitungkan haba penentu pelakuran menggunakan rumus L sama dengan PT bagi M1 tolak M2. So, PT ini datang daripada rumus tenaga elektrik E sama dengan PT. Okey, rumus tenaga elektrik E sama dengan P. E sama dengan PT. P itu power, T itu masa. So, E ini okey, menggunakan prinsip keabadian tenaga. So, tenaga elektrik ini telah bertukar menjadi tenaga haba. So, sebenarnya atas sini sebenarnya Q lah. Okey, so, rumus asalnya adalah L. Kalau menggunakan L sama dengan Q per M. Q per M. Okey, Q itu adalah tenaga. So, tenaga haba dengan elektrik. Okey, tenaga elektrik bertukar tenaga haba. So, kita buat assumption bahawa, kita buat andaian bahawa semua tenaga elektrik tadi telah ditukarkan kepada tenaga haba. So, sebab itulah kita guna rumus E sama dengan PT. Sebab E ni adalah Q juga. Okey, benda yang sama. Bukan benda yang sama lah. Kita buat andaian semua tenaga telah ditukarkan, semua tenaga elektrik telah ditukarkan kepada tenaga haba. Okey. B. Haba penentu penguapan L. Okey, so pemanas rendah. Okey, semua ni adalah bahan dengan radas. So, prosedur. Sediakan susunan radas seperti dia tunjukkan. Okey, yang ni. Okey, hidupkan pemanas rendam dan tunggu sehingga air mendidih. So, hidupkan pemanas rendam. Okey, tunggu sehingga air itu mendidih. Okey, apabila air mendidih, so mulakan jam randik pada masa yang sama. So, bila dia start mendidih, so tekan jam randik. Okey.
Kemudian rekodkan bacaan neraca elektronik. So, kemudian kami ambil bacaan ni lah. Berapa GSM-nya. Okey. Dalam kes ini, kamu akan timbang GSM bikar, kertas semua tu lah. Okey. Kemudian, selepas masa T sama dengan 5 minit, okay, rekodkan bacaan neraca elektronik. So, lepas 5 minit, okay, ambil bacaan berapa GSM dia untuk kali ke-2. Okay, dilabelkan sebagai M2 lah. Okay, matikan pemanasan dan rekodkan kuasa pemanas speed. Okay, kuasa pemanas adalah 500 watt lah ni kat atas ni. Okay, so bacaan awal, okay, bacaan awal yang lepas dia, masa dia mula-mula start mendidih. Okay, bacaan akhir selepas 5 minit tadi. Okay, so masa yang diambil adalah 5 minit. So, dia dalam saat, so 5 darab 60 saat lah kamu akan dapat jawapan. So, kuasa pemanas adalah 500. So, guna rumus yang sama untuk cari L. Okay, kamu akan dapat nilai lah. Okay, so rumusnya macam tadi sama juga, PT bagi dengan M1 tolak M2. Kalau untuk eksperimen ini, kalau kamu tengok ada kertas tisu kat sebelah pula. Kertas tisu membaluti bikar. So, kamu kena ingat lah. Untuk nampak ada kertas tisu ke kain ke membaluti bikar. So, masuk kat sini, fungsi kertas tisu atau kain itu adalah untuk mengelakkan haba tersebar ke persekitaran. Okey, itu dia punya ni lah. Apa kita panggil? Sebab kenapa kita balut bikar dengan kain. Okey, kita tengok kat sini. Perhatikan rajah 4.18 yang menunjukkan proses perubahan fasa air apabila haba pendam tertentu diserap dan dibebaskan. Okay. Semasa ais melebur, molekul ais menyerap haba pendam pelakuran menyebabkan perubahan fasa air kepada fasa ais kepada ais daripada pepejar kepada cecair. Okay, so bila melebur maksudnya haba itu diserap lah. Okay, kalau melebur, haba itu diserap. So, ais daripada pepejar tukar kepada air dalam bentuk cecair. Okay, semasa air mendidih, so mendidih maksudnya haba diserap. Molekul air menyerap haba pendam penguapan menyebabkan perubahan fasa air daripada cecair kepada gas. So, air tukar kepada steam lah ataupun wap air yang panas. So, kat sini kamu kena hati-hatilah. Sebab kadang-kadang soalan ni nak spesifik, kamu kena nyatakan haba pendam apa. So, kena beritahu lah haba pendam pelakuran. Okay. Haba pendam penguapan. Kena beritahu lah. Okay. Kadang-kadang dia memang nak spesifik. Kadang-kadang kalau kamu buat haba pendam tentu saja, kita akan anggap itu salah lah. Okay. So, kena beritahu kalau pepejar kepada cecair, so pelakuran. Cecair kepada pepejar pun pelakuran. Okay. Cecair kepada gas penguapan. Gas kepada cecair pun penguapan. Okay. So, kat sini adalah wap air terkondensasi. So, ini haba dibebaskan. So, bila haba dibebaskan, terkondensasi maksudnya cecair kepada gas. So, ini adalah penguapan. So, haba pada penguapan dibebaskan lah. Okay, menyebabkan perubahan fasa wap air daripada gas kepada cecair. Penyerapan haba pendam semasa peleburan dan penjijatan boleh digunakan untuk memberikan kesan penjukan. Haba pendam yang dibebaskan semasa kondensasi pula digunakan untuk tujuan pemanasan. So, penyerapan haba semasa peleburan dan penjijatan boleh digunakan untuk memberi kesan penyejukan. Nanti kita tengoklah dia punya aplikasi ada nanti. Okay, manakala kondensasi digunakan untuk proses pemanasan. Okay, ni aktiviti 4.7, tak ada apa-apa. Perubahan daripada fasa cecair kepada wap memerlukan haba pendam tentu penguapan. Apabila suatu cair tersejat, molekul cecair menyerap haba pendam tentu dan haba pendam tentu penguapan untuk memutuskan ikatan antara molekul. Persekitaran cecair akan menjadi sejuk kerana haba telah diserap. Okey, ini ada. Cecair kepada wap memerlukan haba pendam tentu penguapan, kan? So, apabila suatu cecair tersejat, molekul cecair menyerap haba pendam tentu penguapan untuk memutuskan ikatan antara molekul. Persekitaran cecair akan menjadi sejuk kerana haba telah diserap. Okey. Okey, kalau kat aplikasi ni, kalau cecair kepada wap ini, dia lebih kepada proses kamu peluh. Okey, bila kamu berpeluh, perasan tak lepas kamu berpeluh tu kamu sejuk. Okey, badan kamu menjadi sejuk. Okey, sebab apa? Sebab haba, haba dalam badan kamu tadi telah diserap oleh peluh. So, menyebabkan peluh itu tersejat menjadi wap air lah di sekitar dia. Okey, terbebas di persekitaran. Nanti kita tengok lebih lanjut lah.
Okey, so haba penang yang adalah contoh 4 proses perubahan fasa diri yang menyebabkan haba penang tertentu. Okey, peleburan, okey, penyejukan minuman dan makanan oleh ketebalan ais, okey. Untuk penyejatan pula, okey, penyejukan badan pada hari yang panas, saya kata ialah peluh tadi. Okey, sistem penyejukan peti ais nanti kita tengok juga. Okey, sistem penyejukan pendingin udara. Okey. Untuk pendidihan, okey, penyejukan oleh cecair nitrogen, okey. Manakala kondensasi, proses mengukus makanan dan juga pemanasan kopi espresso. Okey, ini asalnya yang pemanasan kopi. Panaskan kopi sajalah, tak ada benda. Okay, so kalau ikutkan ini pun macam baru. Saya rasa saya tak pernah nampak ini dulu. Okay, peleburan penyejukan minuman dan makanan oleh ketebalan ais. Okay, betul lah. Kalau kamu pergi, apa kata, apa kita panggil tu? Memancing, naik boat, bawa kotak ice box tu kan. So, kita letak ais dalam tu. So, apa terjadi bila kita letak ikan-ikan dalam ice box yang berisi ais itu? So, ais dalam itu akan melebur. Tapi, ikan yang kamu tangkap itu akan kekal dalam suhu yang rendah. So, menyebabkan penyejukan lah. Okay. Itu antara dia lah. Okay. Okay, ini adalah aplikasi haba penang tertentu dalam kehidupan harian. So, kita tengok step yang pertama. Mana step pertama? Okay, ni dia. Pemampat. Pemampat memampatkan ejen penyejuk. Okay, ejen penyejuk dalam bentuk gas untuk menambahkan tekanan dan suhunya. So, pemampat ni digunakan untuk memampatkan gas lah. Untuk memampatkan gas untuk menambah tekanan dan suhunya. Okay, so kiranya bila gas itu termampat, so suhunya akan bertambah dan juga tekanannya juga akan bertambah. So dia akan mengalir dalam saluran ini, okey. So akan masuk ke dalam kondenser. Okey, warna biru petak-petak ini adalah kondenser. Okey, seperti namanya kondenser, okey, bunyi macam kondensasi kan. So kat sini berlakunya proses kondensasi lah. Okey, di mana gas tadi akan membebaskan haba. So haba akan dibebaskan. Okey, menyebabkan bila berlaku proses kondensasi, gas ejen penyejuk tadi akan jadi cecair ejen penyejuk. Okey, dah jadi dalam bentuk cecair. Okey. Haba dibebaskan, macam mana kamu nak tahu? Kamu pergi ke peti ais belakang peti ais kamu, kat rumah kamu tu, kamu cuba rasa duduk belakang dia. Okey, kamu akan rasa panas. So, panas itu, haba itu datang daripada mana? Datang daripada ejen penyejuk tadi itulah. Okey. Kemudian lepas menaik kondenser, okey, cecair tadi, cecair ejen penyejuk dia akan mengalir injap pengembang. Okey, inilah injap pengembang. Okey, so dia masuk lagi. So dalam penyejatan, ejen penyejuk, okey, penyejatan tu yang inilah. Okey. Dalam penyejatan, so bunyi pun penyejatan, so boleh fahamlah maksudnya kat sini berlakunya cecair tukar kepada gas semula. Okey. Dalam penyejatan ejen penyejuk, okey, cecair menyejat dan menyerap haba pendam daripada udara di dalam peti sejuk. So bila dia tukar, dia tersejat, okey, bila dia tersejat, dia maksudnya dia menyerap haba. So sebab itulah dalam peti sejuk kamu sejuk, sebab ejen penyejuk ini menyerap haba yang ada dalam peti ais tu. Okey. Ini yang mungkin kamu rasa mungkin pelik lah. So, mungkin selama ni kamu ingat udara sejuk yang dimasukkan ke dalam peti ais. Tak. Okay, bukan udara sejuk yang dimasukkan. Tapi udara yang panas itu sebenarnya telah dikeluarkan. Okay, diserap oleh ejen penyejuk. Okay, menyebabkan suhu dalam peti ais menjadi rendah. Okay, so bila dia masuk sini, penyejat masuk sini jadi gas. Dan dia penyejat tadi lepas daripada injap pengembang jadi cecair kan. So sampai cecair masuk sini jadi gas. Okey. Sampai ke nombor 5 ini, ejen penyejuk dalam bentuk gas mengalir keluar daripada penyejat dan kemampatan. Okey. So dia berulang lah. Okey, dia recycle, dia akan berulang sampailah gas itu kurang, ejen penyejuk itu kurang. Okey. So sampai ke pemampat, okey. Saya dimampatkan lagi untuk menambahkan tekanan dekat suhu dia. So masuk lagi dalam kondenser. Okay, kondenser tadi akan menukarkan gas ejen penyejuk menjadi cecair dengan membebaskan haba di belakang peti ais. Okay. Sebab itulah kamu jangan letak peti ais ni rapat dengan dinding, kena jarak sikit lah. Okay, supaya haba itu boleh keluar.
Okay, so dalam bentuk gas, okay, dia akan masuk ke dalam ruangan penyejak ini melalui injak pengembang. Okay, so masuk saja penyejak. So gas tadi, cecair injak penyejuk tadi akan menjadi gas semula sebab dia tersejat. Okay, disebabkan kenapa dia serap udara yang suhunya tinggi di dalam peti ais. Okay, menyebabkan dalam peti ais ni menjadi sejuk. So dia akan daripada cecair kembali semula kepada gas. Okay, dan dia akan masuk semula kepada pemam pipe. So kat sini dalam bentuk gas. Okay, ini cecair. Okay, masuk balik kat sini dia akan jadi gas. Kiranya nombor 2 dengan nombor 3 ini dalam bentuk cecair. Okay, 1, 4, 5 ini dalam bentuk gas. Okay, so ini adalah antara aplikasi dia lah. Okay, kemudian penyejatan peluh. Kita akan berpeluh pada hari yang panas atau semasa melakukan kerja yang berat. Apabila peluh itu tersejat, haba akan diserap daripada badan. Hal ini membawa kesan penyejukan kepada badan. Kadar penyejatan boleh meningkat dengan aliran udara, maksudnya bawah kipas. Okay, kalau kamu duduk bawah kipas lagi, kamu rasa lagi cepat kamu sejuk. Okay, kenapa badan kamu sejuk lepas berpeluh? Seperti yang saya cakap tadi, haba dalam badan kamu tadi itu diserap oleh peluh. So, menyebabkan peluh itu sebenarnya dia menyerap haba pendam tentu penguapan. Menyebabkan peluh kamu yang dalam bentuk cecair itu akan teruap menjadi gas. Ataupun terap menjadi uap air. So, haba tadi telah dibebaskanlah daripada badan kamu melalui peluh kamu yang tersejat tadi. Ini adalah menyelesaikan masalah melibatkan haba pendam. So, melibatkan pengiraan lah. So kita tengok contoh 1. Raja 4.22 menunjukkan sebuah pemanas rendam berkuasa 480 watt. So, 480 watt itu adalah kuasa P. Ini adalah P. Untuk meleburkan ais dalam sebuah bekas. Dalam masa 120 saat. So, ini adalah T. Bacaan raca elektronik berkurang sebanyak 0.172 kg. So, berkurang. Maksudnya ini adalah GSIM lah. GSIM. Kalau kita tengok kat sini, maksudnya kat sini, ini adalah proses penjejatan lah. Pendilihan lah. Pendilihan. So berapakah GSIM ais yang melebur dalam tempoh pemanasan ini itu? B. Hitungkan haba penentu pelakuran LF. Itu jawab soalan A. Dengan membuat andaian, ais dileburkan oleh haba daripada pemanas rendam sahaja. Jadi semua air daripada peleburan ais mengalir keluar daripada bekas itu. So, kita boleh kata dekat sini, maksudnya GSIM ais yang melebur adalah sama dengan GSIM gas yang terbebas jugalah. So, kat sini GSIM gas yang terbebas itu adalah pengurangan bacaan neraca. So, maksudnya kat sini GSIM ais yang telah melebur adalah 0.172 kg. Sama sajalah. Kita buat andaian. B. Kita membuat andaian semua haba dibekalkan pada pemanas rendam diserap oleh ais yang melebur. Sebab kita guna rumus yang saya kata tadi, Q sama dengan E sama dengan PT. Tiada pemindahan haba di persekitaran di dalam radas ini. Kita buat assumption juga haba tidak dipindahkan ke persekitaran. Haba itu hanya pergi pada ais itu saja. Tapi kamu jangan risaulah. Dalam SPM kamu tak bertulis pun buat andaian-andaian ni. Kamu tulis terus calculate terus macam biasa. So, M tadi yang ini saya nak beritahu. Kuasa apa yang ini? Betul. Masa ini. Masa bagi dalam 100 dalam unit saat. So, tak perlu buat apa-apa lah. So, guna rumus PT sama dengan ML. So, PT ini adalah sebenarnya rumusnya daripada Q sama dengan ML. Di mana Q adalah sama dengan E. Kenapa sama dengan E? Sebab ni. Sebab ini. Poin nombor 1 ini tadi. Andaian yang pertama tadi. Q sama dengan E. E pula sama dengan P. PT. Sebab tu dia buat PT sama dengan ML. Sebab tu dia buat PT sama dengan ML. So, gantikan sajalah. Nak cari nilai L. So, dapatlah 3.35 darab 10 kuasa 5 Joule per kilogram.
Okey, ini contoh 2. Okey, contoh 2 ini sebab saya kata kenapa ilmu sedia ada yang perlu ada dalam ini adalah muatan haba tentu sebab soalan macam ini. Okey, ini soalan yang agak sukar lah. Kita boleh kata sukar. Okey, berapakah kuantiti haba yang diperlukan yang perlu dibekalkan kepada sebuah pemanas air elektrik, okey, iaitu 0.7 kilogram air, okey, pada suhu 30 darjah Celsius untuk mengubah air tersebut menjadi steam pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, nyatakan andaian yang anda buat dalam pengiraan anda. So, diminta andaian, so kamu boleh tulislah. Okey, tapi dalam SPM jarang diminta andaian. Okey, sangat-sangat jarang. Okey, dah bagi muatan haba bentuk air dengan muatan haba bentuk penguapan. Okey, dia memaknai bahawa samakan tulis semua haba dibekalkan oleh pemanas itu diserap oleh air sahaja. Okey, dan tiada haba yang hilang ke persekitaran. Okey. Perubahan yang terdiri daripada 2 peringkat. Okey, first kali kita tengok. Dia kata kat sini, dia nak air itu tukar kepada steam kan. So, ada berlaku 2 perubahan lah. Okey, air itu dalam cecair. Okey, kemudian ditukar kepada gas. Okey, so cecair dia mahu tukar menjadi gas. Okey, so cecair ini pada asalnya gisimnya adalah 30 darjah Celsius. Okey, kemudian apa yang berlaku, okey, cecair ini suhunya akan dinaikkan, okey, tapi masih dalam bentuk cecair kepada 100 darjah Celsius. Okey, masih lagi 100 darjah Celsius. Okey, kemudian dalam bentuk cecair ini, okey, dia ditukarkan kepada bentuk gas, okey, pada suhu yang sama iaitu 100 darjah Celsius. Okey, tapi suhunya adalah sama. Kita buat assumption sebab semuanya telah diserap, semua haba diserap oleh air saja, jadi semua jisim adalah sama. Okey, so untuk soalan ini, okey, sebenarnya dia lebih kurang sama macam graf yang kita tengok tadi itulah. Okey, kalau dia suruh lakar graf, ini suhu, ini masa, T lah masa. Okey, so pada peningkatan suhu 30 ke 100, so ini adalah 30, ini adalah 100. So, kalau suruh lakar graf macam ni lah. Kita bagi garisan putus-putus. Okey, kita bagi garisan putus-putus. So, ini adalah 30. Soalan ni agak susah lah sebenarnya. Ini 100. So, kamu dah tahu tadi kita ada belajar kalau yang graf yang ada kecerunan ini merupakan kita kena guna muatan haba tentu iaitu C ke kecil. Okey. Guna rumus muatan haba tentu iaitu C ke kecil. Okey. Maksudnya rumusnya adalah Q sama dengan MC theta lah. Q sama dengan MC theta. Okey. So, apabila cecair tukar kepada gas, okey, dia tukar pada suhu yang sama. So, inilah cecair kepada gas. So, kat sini cecair mula mendidih menjadi gas. Okey. Sampailah ke sana, sampai hujung sini, okey, semua cecair sudah tukar menjadi gas. So, dia suruh cari sebenarnya haba daripada sini sampai ke sini. Okey. So, melibatkan 2 pengiraan lah. Okey, first kamu kena kira haba dekat sini guna rumus Q sama dengan MC theta. Kemudian kamu kena guna rumus Q sama dengan L dekat sini pula. Okey. So, kita tengoklah. Kalau anda kata tak faham, mesej saya, bagi tahu saya sebab soalan ini memang saya memang susah lah nak bagi faham kalau kita bercerita macam ini saja. So, kuantiti haba yang diperlukan adalah Q sama Q1, Q2. So, Q1 ini dia merujuk kepada MC theta kat sini. Okay, Q2 merujuk kepada haba pendam tentu. Q sama dengan M, ML. So, MC theta. So, M-nya adalah jisim adalah 0.75. Okay. C-nya adalah ini 4.2 darab 10 kuasa 3 ataupun 4,200. Okey. Manakala theta, dia ingat theta adalah suhu besar tolak suhu kecil. So 100 tolak 30. So 70 lah ini. Okey. Tambah
Q sama dengan MS. So, M itu adalah 0.75. L itu adalah 2.26 darab 10 kuasa 6. So, tekan kalkulator dapatlah 1.92 darab 10 kuasa 6 Joule. Okay. So, agak susah lah. Okay. Mungkin dari segi perkataan, kalau dia bercerita macam ini, mungkin kamu nampak agak pening lah. Tapi, kalau dari gambar rajah, kalau kamu boleh translate kan soalan ini dalam bentuk graf. Okay. So, mungkin kamu boleh nampak lah. So, macam biasa latihan formatif 4.3 sila buat. Rajah 4.3 menunjukkan sebuah pengukus elektrik. Terangkan bagaimana ikan itu dipanaskan. Kamu kena ceritalah apa yang berlaku. Okey, mula-mula air dalam ni dipanaskan. So, apa jadi pada air tu? Okey, kemudian air tu dah diuapkan. So, uap ni nak ikan. So, apa terjadi kat sini? Dan ceritalah, kan? Cuba fikirkan. Gunakan konsep haba pendam tentu penguapan. Okey, nombor 2, berapakah kuantiti haba diperlukan untuk dibebaskan daripada 0.5 kg air pada suhu 25 untuk penyujukan air itu sehingga negatif 6 darjah Celsius. Nyatakan andaian yang anda buat dalam pengiraan. So, andaiannya yang ini atas masih lagi benda yang sama. So, saya padam kejap sebelah ni supaya senang kamu nak buat. Saya nak terang. So, yang untuk soalan nombor 2 ni dia terbalik daripada soalan nombor 1. Soalan daripada contoh 2 tadi. So, kat sini kita boleh kata ini adalah graf penurunannya sebab dia kata negatif 6 kan. Jadi, berapakah kuantiti haba diperlukan untuk 0.5 air. So, air maksudnya dalam bentuk cecair. Kamu nak tukar ke bentuk pepejal. Cecair tukar kepada pepejal. Cecair ini pada asalnya adalah mana ni? 25 darjah Celsius. Okey, untuk cecair ini tukar kepada pepejal. So, first kali dia kena buat adalah dia kena apa kita panggil ubah suhu dululah. Okey, dia perlu ubah suhu. Okey, kamu kena ubah suhu dulu. Okey, sebelum suatu jirim nak ubah ke jirim lain, okey, suhu dia perlu ubah dulu. Okey, dalam keadaan jirim yang tidak berubah. Okey, maksudnya gunakan konsep muatan haba tentulah. Okey. So, apa yang berlaku kat sini? Okay, C dalam bentuk cecair. So, cecair ini, kamu kena tahulah air. Okay, takat bekunya adalah 0 darjah Celsius. So, cecair ini perlu tukar suhu dia. Okay, kekalkan dalam keadaan apa kita panggil? Cecair dalam keadaan jirim. So, daripada 25 darjah Celsius ini perlu tukar menjadi 0 darjah Celsius. Okay, mesti tukar menjadi 0 darjah Celsius. Okay. Sebab itu adalah takat beku air. Okay. 0 darjah Celsius adalah takat beku air. Okay. Dan air ini, okay, dia akan bertukar menjadi ais. Okay, air ini akan bertukar menjadi ais dalam bentuk pepejal lah. Okay. Dalam bentuk pepejal. Okay. Takat beku ais adalah 0 darjah Celsius. Okey, sama. Okey. Ini 0 darjah Celsius ini masa perubahan suhu ini adalah yang first ini adalah okey, so last kali dia kata dekat sini. Okey. Dia nak cecair dengan cecair pepejal ais okey dengan suhu negatif 6 darjah Celsius. So, ais, okey, dia akan menurunkan suhunya menjadi negatif 6 darjah Celsius. So, kat sini kalau kamu tengok ada 3 kali proses. Okey, ada 3 kali proses. Okey, proses yang pertama perubahan suhu. Okey, kat sini perubahan suhu maksudnya kat sini kita guna rumus Q sama dengan MC theta. Jadi MC theta lah. Okey, sebab berlakunya perubahan suhu tapi tiada perubahan jirim. Okey. Saya ulang lagi sekali, untuk suatu jasad itu menukar dia punya jirim, okey. So dia mesti ubah suhu dahulu. So bila suhu dah ubah, okey, baru dia bertukar menjadi jirim lain lah. So
step yang kedua, okay, kat sini kita nampak suhu kekal sama iaitu 0 darjah Celsius kerana 0 darjah Celsius ini adalah takap beku air. Okey, 0 darjah Celsius adalah takap beku air. Okey, so kat sini kita guna ml. Okey, kat sini berlakulah haba, kita gunakan konsep haba pendam tentu pelakuran. Okey, haba pendam tentu pelakuran. Okey, kemudian sebab soalan nak kat sini kata negatif 6 darjah Celsius, jadi ais tadi akan menurunkan suhu sebanyak negatif 6 darjah Celsius tapi kekal dalam bentuk ais. Okey, kat sini MC theta baliklah. Okey, MC theta. So, theta ini kamu kena tengok. Okey, ingat theta ini adalah suhu besar tolak suhu kecil. Okey, suhu besar tolak suhu kecil. Jadi suhu besarnya adalah 0 darjah Celsius tolak negatif 6. Maksudnya 0 tolak negatif 6 maksudnya 0 tambah 6 lah. Okey. Jawapan kat sini tak sepatutnya negatif Okey, ini saya bagi tahu hari tu dah mana dalam satu topik 4.2 jawapan tak boleh negatif untuk haba. Okey, so M semua sama. C sini ada bagi dalam soalan. Okey, ini adalah muatan haba tentu air. Okey, ini adalah muatan haba tentu ais. Ini untuk air, muatan haba tentu air, ini muatan haba tentu ais. Okey. L ini adalah haba pendam tentu pelakuran ais. Okey, so gantikan sajalah kita kamu tambah. Cari ini berapa, ini berapa, ini berapa, kemudian kamu tambahkan sahaja. Okey, so itu saja untuk hari ini. So kita recap sekejap. So macam agak sukar ini, topik ini agak sukar. Okey, so pertama sekali yang kamu kena tahu adalah definisi haba pendam dengan haba pendam tentu. Okey, kemudian kena tahu juga lah haba pendam tentu pelakuran dengan haba pendam tentu penguapan. Okey, kemudian kamu kena tahulah kalau panas haba diserap, kalau sejuk haba dibebaskan. Okey. So kemudian kamu kena tahu dia punya aplikasi dia yang dalam tadi tu adalah peti ais dengan peluh. Okey, penjahatan peluh. Okey, dan juga cara pengiraan tadi itulah yang saya ajar. Kamu kena ingat untuk suatu jasad itu nak ubah keadaan jirim dia mesti ubah suhu dahulu. Dah ubah suhu baru dia tukar jirim. Masa perubahan jirim itu suhunya mesti kekal sama. Kerana haba diserap ataupun haba dibebaskan untuk membina ikatan ataupun untuk memusnahkan ikatan bergantung kepada proses apa yang terlibat. Okay, sama ada pemanasan ataupun penyejukan. Okay, so itu saja. Jika ada sebarang masalah, tak faham ke apa, saya risau kamu tak faham saja, okay, boleh WhatsApp saya kepada personal lah. Okay, sekian, terima kasih.